Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan bertajuk perkataan baik dan perbuatan baik. Paru-paru ini, terdapat banyak berita mengenai jenayah yang menakutkan dan tidak dapat dibayangkan. Orang ramai melakukan ugutan, pembunuhan bahkan terhadap ahli keluarga mereka, serta dalam kalangan saudara mara yang rapat. Terdapat juga berita tentang seorang wanita tua membunuh jirannya yang berkenalan beberapa dekat dengan racun. Setiap kali saya membaca berita seperti ini, saya berfikir, sungguh dunia telah menjadi dahsyat. Terdapat juga berita tentang seorang terbunuh di kereta bawah tanah pada siang hari. Setiap kali saya membaca berita seperti ini, saya berfikir bahawa kita harus lebih memberitahu orang ramai tentang ajaran Tuhan yang baik. Bukankah anda fikir begitu? Nampaknya semua ahli belia, lelaki dewasa, wanita dewasa, dan warga tua berpendapat sama. Paru-paru ini, saya terfikir, masyarakat manusia tidak sepatutnya seperti ini. Sekurang-kurangnya kita harus memimpin orang untuk menjalani kehidupan baik di bumi ini dengan hati nurani baik yang diberikan oleh Tuhan. Oleh itu, kita harus bertutur perkataan baik dan mempunyai perbuatan baik serta hati nurani baik di Sion. Dengan ini, kita harus memainkan peranan untuk menyucikan dunia seperti garam yang menyumpan 3% daripada laut. Menurut apa yang telah kita pelajari daripada Bapa dan Ibu Syurgawi. Walaupun bertantan air tercemar mengalir ke laut, laut tidak menjadi busuk. Hal ini kerana 3% garam di dalam laut membolehkan air itu kekal suci. Seperti ini, kita harus mengubah dunia ini melalui perbuatan baik kita. Daripada dipengaruhi oleh generasi yang jahat ini, bukankah kita patut menjadi kepala dan membiarkan mereka mengikuti kita? Apabila kita mematuhi firman Tuhan, Dia akan menjadikan kita sebagai kepala, bukan ekor. Jika kita mengikuti dunia ini, kita akan menjadi ekor, bukannya kepala. Memandangkan Tuhan berkata, Dia menjadikan kita kepala, bukan ekor. Bukankah kita harus memimpin dunia untuk mengikuti kita? Kita harus percaya bahawa hal ini akan terjadi dengan cara ini. Marilah kita mengubah dunia ini melalui perkataan baik dan perbuatan baik kita, menurut kehendak Bapa dan Ibu. Mari kita lihat buku Matius 45 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kandang, melainkan di atas kaki, tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan apa? Perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Walaupun generasi ini adalah jahat, kita tidak boleh menjadi ekor dengan mengikuti arus dunia. Di mana sahaja kita berada, di tempat kerja, dalam ketenteraan, atau di kawasan kejiranan, atau di sekolah, kita harus menjadi kepala dan membimbing orang ke jalan yang betul. Jauhi daripada fikiran dan perbuatan yang salah.
Apabila kita melakukan ini, bukan sahaja kita dapat membimbing mereka ke jalan yang betul, kita juga dapat menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu kita, jangan mengikuti cara dunia ini, kerana dunia yang semua orang ikuti ini adalah jahat dan berzina. Jika anda mengikuti dunia ini, maka anda ialah ekor. Sebaliknya, Tuhan meminta kita menjadi kepala yang membimbing mereka ke jalan benar. Mari kita lihat buku Roma bab 12. Ayat 1. Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai jenis apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan, bagaimana kita harus hidup? Bukankah kita harus menjalani kehidupan yang saleh? Mempersembahkan tubuhmu, bukan untuk tujuan lain, tetapi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dia yang harus kita sentiasa menyerupai ialah Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Itu adalah betul untuk mengikuti anak domba ke mana-mana sahaja dia pergi. Sedangkan Alkitab menghalang kita daripada mengikuti dunia ini. Patutkah kita, kepala, menjadi ekor dan mengikuti dunia ini? Ayat 2 lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Alkitab memberitahu kita untuk membezakan apa kehendak Tuhan, yaitu yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Alkitab mengantungi banyak ajaran berharga seperti ini. Tetapi janganlah kita hanya berfikir, memandangkan Alkitab ialah sebuah buku dengan banyak perkataan baik, ajaran baik. Ajaran Tuhan ialah hukum Tuhan. Janganlah kita pandang remeh terhadap mereka. Mari kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik. Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik. Orang di dunia ini adalah jahat. Tetapi janganlah kita menganggap perbuatan jahat mereka sebagai perkara biasa. Ketika bertinggal di Sodom dan Gomora, setiap hari Lot melihat perbuatan jahat mereka. Jiwa Lot terseksa setiap hari. Alkitab kata, jiwa orang benar terseksa setiap hari. Ketika berhidup di generasi yang jahat ini, kita juga harus menerima kesaksian yang sama. Jiwa orang benar terseksa setiap hari. Untuk itu, kita harus menerajui dalam memimpin orang ke jalan benar. Buku 1 Timotius 6 ayat 18. Tuhan berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan berjanji untuk menganugerahkan mereka yang buat baik dan berkongsi perkara baik pada masa depan. Walaupun kita menjalankan kerja ini di bumi, Tuhan tidak akan lupa untuk menganugerahkan kita. Pada masa depan, perbuatan baik kita akan menjadi dasar yang baik dan kita akan menuai kehidupan kekal melaluinya. Dalam Alkitab, terdapat banyak ajaran seperti ini. Namun, janganlah menganggap ajaran Alkitab sebagai moral yang baik. Kita harus percaya bahawa Dia yang memberikan firman ini ialah Tuhan dan membimbing dunia ini mengikuti kita. Alkitab ditulis oleh para nabi, tetapi Alkitab yang direkodkan oleh para nabi yang diturun oleh Roh Kudus mengantungi kehendak Tuhan. Kita harus menerima kehendak Tuhan
supaya tiada seorang pun daripada kita akan kehilangan kerajaan syurga. Mari kita lihat buku Roma 14 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jenayah berlaku apabila tiada kasih. Pembunuhan berlaku apabila tiada kasih. Perkara jahat berlaku setiap hari kerana tiada kasih. Setiap kali saya melihat perkara ini dalam berita, wahai, janganlah kita serupa dengan generasi ini. Belia, dewasa lelaki, dewasa perempuan, belajar, kita semua tidak harus belajari cara dunia ini. Biarpun kanak-kanak, tidak harus mengikuti cara hidup dunia ini. Hari ini, saya ingin memberitahu anda bahawa hal ini ialah kehendak Tuhan. Mari kita lihat buku Roma sekali lagi. Buku Roma bab 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Dalam semua rekod Alkitab, sama ada dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, mereka mengantungi kasih Tuhan yang kudus dan agung. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan kerana kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, iaitu bahawa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan jahat, kesalahan, dan perkataan yang tidak indah ialah hasil daripada perkataan kita. Mari kita memperbaikikan perkataan kita supaya menjadi indah daripada bertutur perkataan jahat. Marilah kita bertutur baik, lembut, berbudi, dan perkataan positif. Marilah kita bertutur perkataan baik, mengikuti ajaran Tuhan. Di mana ada perkataan baik, di situ ada perbuatan baik. Dan di mana ada perbuatan baik, perwatakan baik dapat dibubuk. Janganlah kita pelajari cara dunia yang biasa dengan perkataan negatif daripada perkataan positif. Sebaliknya, marilah kita mengajar dunia tentang budaya Sion dengan menjadi kepala, supaya dunia ini mengikuti kita. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hari ini, kita juga dapat pelajari kehendak Tuhan yang kudus melalui buku Roma bab 13. Kita, iaitu umat Sion, pandai menginjil dan melatih penginjilan. Walaupun begitu, jika kita memiliki perwatakan negatif, kita tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Apabila kita mempraktikkan pertuturan yang indah, positif dan sesuai, kita dapat berkelakuan baik. Kita akan membentuk perwatakan yang benar dan baik. Ini ialah proses pembentukan perwatakan yang baik. Marilah kita bertutur perkataan baik dan perkataan positif. Maka, perbuatan kita akan menjadi baik dan benar. Apabila perbuatan kita menjadi baik,
perwatakan kita juga akan menjadi baik. Hari ini, janganlah kita menyerupai cara dunia ini, tetapi ikuti ajaran Tuhan melalui Alkitab. Apa yang harus kita lakukan terhadap dunia ini? Kita harus memimpin dunia ini. Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukanlah ekor. Daripada cuba pelajari perkara di dunia ini, mari kita memimpinnya. Kamu dunia, ikut saya. Ketika Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia melaksanakan pelayanannya. Banyak perbuatan baik. Buku Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Alkitab berkata bahawa Yesus berbuat baik di mana-mana sahaja dia pergi. Yesus memberitakan kerajaan syurga, melakukan banyak perbuatan baik. Berbuat baik dan apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Semasa kita memberitakan Injil kepada 7 bilion orang, kita harus melakukannya dengan perkataan baik, perbuatan baik, serta perwatakan baik. Jika kita tidak dilengkapi dengan ini, firman itu tidak dapat ditabur di tanah yang baik. Jika perkataan kita penuh dengan duri, dan hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, tidak kira betapa keras kita menabur benih kebenaran kehidupan, kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Bolehkah kita menuai 100, 50, atau 30 kali ganda? Sebab itulah ketika Yesus memberitakan Injil, dia memberitakan kerajaan syurga, melakukan perbuatan baik dan benar. Yesus mengajarkan semua hukum dan peraturannya kepada mereka yang miskin dan lemah, ditindas di bawah rantai dosa dan kematian, menuntut mereka kembali ke Tuhan, serta memberi mereka harapan kerajaan syurga. Tidak mengapa, asalkan kita banyak menginjil. Tidak kisah perwatakan kita baik atau tidak. Kalian, walaupun anda berbuah dengan fikiran itu, buah itu akan jatuh tidak lama lagi. Kita harus melakukan segalanya mengikut teladan Tuhan. Ayat 38 lagi. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahawa ia menambahkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, iaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahawa dialah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kalian, apabila kita menginjil, kita hendaklah berfikir, apa yang akan bapa dan ibu lakukan dalam situasi ini? Ibu syurgawi sedang menyelamatkan orang di seluruh dunia. Setiap tahun, dia memeluk banyak roh dan memberi mereka semua benda yang baik dengan pertimbangan. Perbuatan baik. Seperti firman Matius bab 5. Mereka melihat perbuatan baikmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga, yaitu hukum Tuhan. Janganlah berfikir, ini hanyalah ajaran moral antara perkataan baik dalam Alkitab. Alkitab selalu berkata begitu. Namun, anggapkanlah ini sebagai hukum Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Janganlah kita menyerupai cara dunia ini,
Sebaliknya, menunjukkan teladan baik kepada 7 bilion orang dengan perbuatan baik. Mari kita lihat buku 1 Timotius bab 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, iaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ajaran kesalehan ialah ajaran tentang kehidupan dan hidup yang kudus. Perkataan baik, perbuatan baik, dan perwatakan baik. Semua ini dapat dihuraikan sebagai saleh. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, iaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlakak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilah kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berfikiran sehat. Jika demikian, apa yang akan terjadi kepada firman Tuhan dalam dirinya? Kebenarannya akan dirampas. Tuhan berulang kali berfirman melalui buku Wahyu, "Berpeganglah pada kebenaran kehidupan dan jangan hilangkan. Bagaimanapun, orang seperti itu mudah kehilangan kebenaran." Jika seorang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dia ada percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalian, kita tiada yang membawa apa-apa ke dunia ini. Juga, kita tidak akan membawa apa-apa apabila kita meninggalkan bumi. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Orang yang memperhatikan firman Tuhan akan membawa banyak benda apabila pergi ke syurga. Hari ini, marilah kita diingatkan sekali lagi bahawa kita tidak boleh mengikuti generasi yang jahat ini. Tuhan meletakkan kita pada posisi untuk memimpin dunia dengan mengikuti perkara-perkara Tuhan. Aku akan mengangkat kamu kepala dunia dan bukan menjadi ekor. Kita boleh melakukan ini kerana seluruh dunia melakukannya. Perkara ini tidak mengapa kerana dunia ini sangat jahat. Bagaimanakah Tuhan kita mengajar kita? Kita hanya fokus pada ajaran Tuhan untuk menjadi ahli-ahli Sion yang matang. Dengan ini, saya tambahkan khotbah hari ini. Sekian, terima kasih.